Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kalasallahu sirrah. Wa iradatukal asbab. Situ wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajrid inhitat minal himmatil aliyah. Artinya berkendak engkau akan asbab, sebenarnya mendirikan Allah Ta'ala akan dikau dalam tajrid, iaitu dipanggil inhitat minal himmatil aliyah, mana turun daripada himmah yang tinggi. Apa makna dia? Jadi barang siapa didirikan dalam tajrid dan berkendak ia keluar daripadanya kepada asbab, maka demikian itu setengah daripada kurang himmah. Satu, dan jahat adabnya. Dua, dan adalah ia berdiri serta syahwatnya. Tiga, kerana bahawa iradah itu, iradah ini setengah daripada iradatut tab'i dan dipanggil zulmatun nafsi. Siapa yang kesan ni tuan, arif billah. Kalau ikut kita tak nampak benda ni tuan. Ya, ni pandangan arifin billah yang seni dalam mengesan perjalanan roh, perjalanan dalaman kita ni. Jadi dua perkara yang berlaku ni, ya. Betul. Dah. Tengok kitab. Dan berkendak engkau akan asbab. Dulu dia nak tajrid, tuan letakkan asbab. Sekarang dia nak asbab, tuan letak dekat tajrid. Tu. Ini apa maksud ini? Satu, tengok. Berkendak engkau akan asbab, serta mendirikan akan dikau pada tajrid. Itu dipanggil turun, mana jatuh daripada hemah yang tinggi. Jadi barang siapa didirikan dalam tajrid, dia ada tajrid zahir, ada tajrid batin. Dia kata tajrid zahir macam kita tengok ulama-ulama banyak tajrid zahir dari ni. Macam guru-guru mengajar, guru pondok kan, dia tak ada sempat nak kerja macam kita kan. Dia main tajrid. Dia tak dulu makan asbab. Kita makan asbab, ada kerja sana, ambil kerja ni. Dia mana ada nak sempat kerja 24 jam full time dia mengajar kan. Ya, tu. Maka tuan letak ada tajrid, tiba-tiba dia nak pergi pada asbab, nak pergi usaha begini-begini, sedangkan dia dah elok dah tadi, dia keluar daripada asbab. Maka demikian itu setengah daripada kurang himmah. Mana raja bawa dia pergi ke dalam istana dia minta keluar istana, nak kerja kat luar. Macam tu lah maksudnya. Dan adalah ia berdiri serta syahwat, bermakna sini ada tuntutan nafsu dia. Dan iradat ini iradat tabiat dia yang menghijab dia dengan Tuhan, dan zulmatun nafs, ada kegelapan nafsu di sini. Itu apa iradah dia tadi tu. Kita nak ukuf dia bawa iradatullah. Jangan dia duduk bawa iradah dia, tu kacau. Ya. Faham? Di mana tuan letak kita, dia jangan apa? Jangan alih lagi lah. Dan ukuran dia tengok syariat. Selama tak bercanggah dengan syariat. Contoh dia kalau di makam asbab, dia berniaga, dia makan gaji, itu asbab. Ya. Sekarang dengan asbab tak ada terjejas apa. Ilmu dia boleh mengaji, boleh belajar, ibadat dia boleh buat cantik apa. Kan? Tiba-tiba dia nak buang asbab. Dia tinggal semua kerja, tinggal semua, pum dia melulu masuk dalam hutan jalan dia. Ya. Zahir ni hebat lah tu. Hebat, tapi hakikat dia cacat. Sebab apa? Dia iradah dia tu ada di tak perasan tu. Pilihan dia. Tuan pilih, kemudian dia nak lari. Itu rosak situ. Sikit dia dan adab dia. Yang ni sebelah terbalik. Tuhan letak dia tajrid, tak ada usaha pun kan. Ya, Tuhan jadikan sebab-sebab untuk zahir tu mudah bagi dia. Contohnya ulama-ulama yang mengajar kan. Tiba-tiba dia tinggal itu, dia nak masuk kerja pula. Dia ngaji pondok kan, contoh dia. Dia buka pondok apa semua. Jadi tajrid, pada zahir dia tajrid. Apa-apa sunyi daripada asbab zahir. Dan kedudukan dia tuan dah cantik tu. Tiba-tiba dia tutup pondok dia. Dia apa? Ambil tender kontrak. Dia jadi kontraktor pula tuan. Habis jawab dia.
Jadi lebih kontraktor lah. Banyak ada yang jadi tu tadi. Atau terbalik. Dekat mana silap ni? Yang tajrid nak bagi asbab yang kita tajrid, silap dia yang apa? Dia tidak wukuf di atas iradatullah. Itu dia. Seni tu, ya. Dia tidak duduk di mana tempat pilihan Tuhan. Maka dibandingkan dua orang yang dipanggil oleh raja. Satu raja berkenan dia duduk di dalam istana, satu orang lagi ni raja kenan dia duduk di luar istana. Kau buat kerja luar, kau buat kerja dalam. Ya. Bila dua orang ni minta tukar, habis. Yang kerja luar minta nak duduk tuanku, saya nak duduk dalam istana, boleh je. Yang dalam pula saya nak duduk luar lah tuanku, boleh. Dua-dua kena hamput jawab dia ni. Ya, itu maksud dia. Seni sikit dia lagi ni. Dan telah mendirikan Allah Ta'ala dalamnya segala khawas hamba-Nya dan segala orang yang arif apabila mendirikan Allah Ta'ala kepada maqamul khawas, maka jangan dah turun dia kepada martabat yang kurang, ya. Maka awam, maka asbab itu bagi segala orang yang ahli bidayah, orang yang mula-mula berjalan dia duduk maqamul asbab yang salik, ya, mereka itu berjalan, iaitulah orang yang ahli tawajjuh. Asbab itu bagi segala orang yang ahli bidayah yang salik mereka itu, ya, maka dia ni apa? Duduk dalam makam bidayah dan di sedang suluk. Suluk mana memperjalankan rohani di kepada Ta'ala. Dia ada suluk khas kan Naqsyabandi Khalidi, dia ada khas. Kalau terkan Naqsyabandi Khaliyah pula di suluk umum. Dia suluk tapi di luar berjalan. Dia bekerja dia apa tapi rohani dia suluk. Dia macam cara suluk. Sebab kalimah suluk dia ambil kalimah salakah. Salakah yasluku, suluk mana berjalan. Yang berjalan apa? Dalam, bukan luar, bukan dalam. Jadi macam dia pesen tadi. Walhasil itu panggil suluk. Iaitu orang yang ahli tawajjuh. Dia macam tujuh. Ahli tawajjuh, orang yang bermuwajjahah, menghadapkan diri dia, kalbi dia ke hadrat Tuhannya. Dia panggil awam. Dan tajrid itu segala orang yang ahli muwajjahah. Dia tawajuh lain, muwajjahah lagi tinggi. Ya, orang yang ahli muwajjahah yang wasil, yang telah sampai mereka itu kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang ahli jazab, orang yang ahli jazbah. Mana orang yang Tuhan tarik kalbi dia. Sebab tu jazbah kalau berlaku, Tuhan sentap aja, syaitan pun terpelanting, nafsu pun terpelanting kan. Hai, kalau jazbahnya Allahu yajtabi ilaihi may yasha', Tuhan menarik akan orang dikendaki. Walaupun di kafir, Tuhan sentap habis tu, terus dia masuk iman. Contoh tukang sihir Fir'aun. Sebab jazbah ada dua, satu jazbah qabla suluk, satu jazbah ba'da suluk. Jadi dua tu. Ya. Jazbah asal daripada ayat Quran tu, Allahu yajtabi ilaihi may yasha'. Allah Ta'ala menarik orang yang dikendaki kepada dia. Tuhan tarik. Tanpa tarikan Allah, siapa kita kan? Dengan amal kita lebih kurang nak nampak, oh tak ada, tak mau ditarik. Ya, tu doa dari sini Ibrahim Ar-Rashidi, dia kata apa? Allahumma ja'al minal muradin, ya, jadikan aku hamba-mu ini orang yang engkau kendaki. Mana orang yang engkau tarik, itu jazbah. Habis tu. Jadi bila berlaku saja jazbah, tarikan Allah Ta'ala kepada tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun tu Islam ke kafir kan. Tapi bila Tuhan sentap je kalbi dia dengan sebab melihat mukjizat besar Nabi Musa telan habis kan. Tongkat dia pun menjelma ulat, telan habis tukang sihir Fir'aun habis. Itu juga dia menonggeng, dia sujud. Amantu billah, aku beriman dengan Allah Ta'ala Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa dan Harun. Ketiga itu apa? Dia kufur. Tuhan ada berdugas, 360 darjah dia pusing. Dia pusing 360 darjah. Depan dia Fir'aun, dia tak kenal pun zalim, apa dia tak takut kan. Sebab bila jazbah berlaku, habis tenggelam lain. Ya. Dan kerana inilah ada berkendak yang mempunyai makam ini kepada asbab turun daripada hemah yang tinggi, mana maqamut tajrid. Kerana bahawa tajrid itu hal yang diambil dari Allah Ta'ala. Ya, sebab kita doa Allahumma ja'al minal muradin. Itu doa bagus. Atau setengah doa di ulama dia doa apa? Allahumma ja'alni min ahli tajarrud. Jangan jadikanlah hamba ni ahli tajarrud, mana orang yang qalbi dia sunyi pada makhluk, menghadap betul dengan Tuhan terus.
Ya, wajazib qulubana anin nazar wa sukun ilaiha. Ya, dan tariklah wajazib tu mana jazbah. Wajazib qulubana, engkau sentaplah hati kami ya Allah. Ya, wajazib qulubana anin nazar wasukun, daripada memandang-mandang makhluk, wasukun, dan terikat hati dengan makhluk, minta Allah sentap. Bila dia sentap dia, hatta yang kasyifalana anwarul muraqabah wal musyahadah, sehingga terpancarnya nur muraqabah dan musyahadah. Baru tamam tadi. Baru terpancar dari buka tu. Ya, dipanggil rafa'atul hijab atau buka hijab. Dan ingat, hijab tidak akan dibuka kecuali kalbi dia ada asyik dengan Tuhan. Ingat ni 4 kaedah tu. Bila hati asyik, baru Tuhan buka. Kalau hati dia tak asyik dengan Tuhan, buat ibadat macam tu tak dapat. Dia tak dapat futuhat dia Ta'ala. Ya, dia bisa ada rindu. Rindu yang kuat, asyik yang kuat, dia akan menyebabkan seseorang terdapat pembukaan dari Allah Ta'ala. Dan asyik itu tidak akan datang melainkan dia dapat kemanisan dalam zikir. Ya, dan kemanisan dalam zikir tidak akan dapat melainkan dia ada istighalu qalbi billah. Itu sebab dia. Pertama, dia kena usahakan istighal, mana tumpuan betul-betul dengan zikir. Lepas tu kalau dalam bacaan, kalau dalam seru di bacaan warid, saya akan tanya macam mana keadaan kalbi kamu. Ya, istighal tak dengan Tuhan. Apa dia tengok dulu tuan? Angka. Di baca warid dia akan tengok angka zikir. Letak contoh satu hari 70,000. Ya, dia tengok kau zikir 40,000, 20,000. Ini tak ada istighal. Bila tak ada istighal, bermakna rohani tak jalan, tak kuat. Ya, kalau ada istighal, 70, kalau ada zikir satu yang pas 100 lebih, contoh, itu mana istighal dia. Bila istighal, nanti saya akan tanya, apa nak keadaan kalbi kamu? Ya, ada tak dapat kemanisan dalam zikir? Kalau ada halawan zikir, ada akan pergi satu lagi kepada iskun. Bagaimana kalbi asyik tidak dengan Tuhan? Kalau dia kata hilang lain, asyik dengan dia, habis. Itu mana dia naik. Tunggu sikit lagi, rafa'atul hijab, Tuhan akan buka hijab. Itu kan ada dia. Bila rafa'atul hijab, sirtul mu'alliman, aku ajar dia sendiri Tuhan kata. Itu dalam wirid sahur bagi Sri Ahmad Idris. Ya, itu susunan dia panggil. Susunan orang sampai kepada terbuka hijab dengan Tuhan, itu dia. Jadi bila hati dia sudah mujarrad, bersunyi sedap dengan Tuhan, tiba-tiba dia nak pergi masuk balik makam asbab. Ini dia panggil inhitat, jatuh balik. Ya, daripada makam yang tinggi pada rendah. Dan kerana inilah berkendak yang mempunyai makam ini kepada asbab itu turun daripada hemah yang tinggi. Dan bahawasanya tajrid, mana dia duduk dalam istana dah, kan? Dia nak turun ke bawah apa? Dia duduk dalam istana ma'rifah, tiba-tiba nak masuk makam asbab, terugi. Yang Allah Ta'ala dengan wasitah, ya, dan jamak atasnya dengan tiada manik dan tiada illah. Mana dia duduk dalam makamul jam'i, mana kalbi dia sentiasa Tuhan, tidak ada manik dan elah, tak ada penyakit cantik. Tiba-tiba dia nak keluar, nak menghadap balik kepada kerja makhluk. Itu rugi. Itu dia kata jatuh daripada hemah yang tinggi. Faham tak? Kemudian maka orang yang tajrid batin dia tu, dalam hal ini, dalam hal berkendak kepada asbab, seperti orang yang diberi oleh raja pakaian dengan pakaian kesukaan, ya, pakaian istana dapat, maka dijadikan melihat-lihat, membela binatang dan memakai pakaian kesukaan dia. Ya, raja duduk kat istana, pagi persalinan pakaian pakai istana hebat-hebat, tiba-tiba kata tuanku tak nak lah, saya nak jaga lembu kat padang. Nak pergi jaga lembu kat padang, rugilah. Termasuk bila sudah ditarik ke hadrat istana ma'rifat, jangan diturun ke bawah balik, ya. Dan kata setengah masyaikh, masyayikh, asya', syuyuh, sama makna tu, jamak dia. Segala masyayikh radhiyallahu an ialah umpama orang yang tajrid daripada sebab ni, seperti orang, ya, seperti dua orang hamba bagi raja. Maka kata raja bagi seorang, dia kata kerjakan olehmu, yang kamu buat kerja tadi, makan olehmu daripada kerja tanganmu. Mana kau ambil lah makan tu, mana raja izinkan, mana dia dapat dengan cara usaha zahir, iktisab. Dan katanya bagi seorang lagi, tetap engkau kepadaku, kau tak usah kerja luar, kau duduk dalam sana ni, dan bagiku menyanggup bagimu segala keperluan kamu, aku tanggung, raja kata.
Maka kalau keluar salah satu daripada keduanya daripada kehendak tuannya yang duduk dalam istana nak pergi kerja kat luar, yang kerja luar pula nak masuk ke istana, maka adalah sejahat-jahat adab maksudnya. Dan datanglah baginya kebinasaan. Apa maksud dia? Makna dia memilih kehendak, di situ punca dia. Kita kena wukuf atas kehendak Allah Ta'ala. Di mana dipilih situ. Jangan banyak kepandai, itu maksud dia. Kita ada 2 anak kan? Satu sulung, satu angah kan? Petang raya kita bawa dia pergi kedai beli kasut. Yang sulung tu kita tanya masuk kedai je, nak mana kasut ni nak? Boleh lah abah kata. Tak apa. Yang seorang lagi 10 kedai tak dapat kan? Masuk kedai ni tak kena nak tak nak, bawa orang tua di kedai depan, tunjuk lagi ni cantik pak anak, cik lain tu. Kena 10 kedai bapak dia ambil kasut, tengok nampak ni, dia niatkan muka kau. Dia nak melayan kau punya pasal, bergejam cari kau punya kasut tak jumpa. Mana bapak pun ni angin. Dan bila apa? Banyak kepandai. Dengan Tuhan jangan banyak kepandai. Mahjub dia akan terhijab. Ya, sebab dia kata man arafallah kalla lisanu. Siapa kenal Tuhan kalla lisanu, kelu lidah dia. Mana kelu lidah? No comment. Apa Tuhan letak dia reda. Itu tanda ya. Tapi reda tu mana syariat ini, jangan dia tempat pengajian. Dia duduk kerja, dia jual buat lori kasbuk, saya reda di mana Tuhan letak tu tak boleh. Itu dah bercanggah dengan syariat di awal lagi. Dan berkendak tiap-tiap daripada keduanya serta mendirikan dalam satu daripada berhajat atasnya dalam menghasilkan kasatnya, demikian itu tadbir serta Allah Ta'ala. Jadi ia pada ketika itu dan tahqiq dalam takdir ya. Jadi makna berkendak tiap-tiap daripada kedua tadi serta mendirikan dalam yang satu daripada berhajat atasnya. Jadi berkendak dan mendirikan hajat dalam hasilkan kasatnya, demikian itu tadbir. Mana dia bertadbir dengan tadbir Tuhan, termasuk dia silap. Yang jadi daripada ketika itu ya. Kemudian dan tahqiq dalam takdir, seperti kata mu'alif, yang tahqiq dalam takdir apa? Dia mantap dalam takdir Tuhan, dia tak kata apa, iaitu dia kata sawabikul himam la tuhrikul aswarul aqdari. Sawabikul himam, al-himam as-sawabi min ibaratil sifat ila mausuf, arti mendahulukan segala cita-cita itu tiada mencari ia akan kota takdir. Kita usahalah macam mana hebat sekalipun, terbalik kepala kita botak kan, nak ubah takdir Tuhan takkan berubah, sikit tak ubah ya. Orang tua dulu peribahasa dia betul, rezeki secupak tak jadi segantang. Betul tak tu? Betul lah, tepat tu. Ada pula lebay pula dipetikai. Ini istilah tak betul, dia tak faham. Ya, faham tu? Rezeki tercupak tak jadi segantang. Dia fahamkan, bila faham maksud ini, tak payah bekerja lah, duduk. Bukan itu maksud dia. Ya, bukan itu maksud dia. Maksud dia apa? Taksis iradat, siapa boleh ubah? Ya, masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa dikehendaki Allah itu saja berlaku. Wa ma lam yasha', apa yang Tuhan tak senaraikan, tak kehendaki dan taksis iradat dia, lam yakun, takkan ada. Mana semua yang ada ni panggil mazhar. Ya, bagi apa? Masyiah, kehendak Tuhan. Itu maksud dia. Bukan makna dia tinggal itu, dia tinggal kerja buat tak. Baik, sekarang dia bisnes, dia berniaga. Contoh, Tuhan dah taksisi azali pada azal lagi, hari ni dia berniaga, dia dapat untung 2,000 di tangan dia. Dia takkan bagi 10,000 kan? Dia dan takkan kurang 1,000. Dia usaha-usaha mati kat situ. Sebab tu yang takdir, itu maksud ini. Mana apa yang berlaku semua sudah siap pada azalan. Ma khassasallahu bil azal. Itu dia. Jadi mana hemah yang kuat, macam mana sekalipun dia nak boleh roboh kata takdir Tuhan, tak boleh. Siapa boleh kubur dia? Tuhan yang jawab. Ya, dia bukan Tuhan. Mana mendahulukan cita-cita, tidak mencari segala kota takdir, yakni tiada baginya berbuat tetapi perbuatan Allah Ta'ala jua dengan sendirinya, maka tiada memberi bekas baginya pada barang yang telah ditakdirkan dari azal. Jadi yang azal dah siap, tak ada siapa boleh mengubah akan dia. Ya, dia kena faham betul dengan ni.
Sebab selagi kita duduk dalam belenggu asbab, memandang sebab kita itu, tu hijab jauh, tu alam mulki panggil. Di mana alamil jabarut, alamil laut di atas, dia tak ada pandang asbab. Ya, qalbi dia sentiasa mu'allakun billah, dia terjadikan benda kebesaran, keagungan Tuhan, ya, dan dia dapat kelazatan dalam benda itu. Bermula hema yang kuat dalam nafsu berbuat dalam wujud ni, kuat semangat dia dengan izin Allah Ta'ala, dan menamai orang ahli sufi akan dia dipanggil himmah, semangat yang kuat, seperti yang ada dalam pada wali daripada quwwatul yakin, kekuatan keyakinan dia, Masya Allah, ya. Sehingga dia tak berpegang pada diri dia sendiri, tak pegang, ya. Itu diisyarat dalam hadis dan permintaan Rasulullah SAW, wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Rasulullah doa, ya Allah, jangan engkau serahkan aku pada aku, ya, walaupun sekelip mata. Maka pandangan mengatakan kita mesti ada keyakinan diri, itu pahaman sesat dia panggil, ya. Pahaman sesat dan kita perasan kita mesti ada keyakinan diri. Sufi aja kita buang yakin diri, yakin dengan dia, ya. Banyak sesat dan tak perasan tu, pada dia tak kerti masalah tu. Ya, Rasulullah berdoa tu, wala takilni ila nafsi, ya Allah, jangan kau serahkan aku pada diri aku. Ya, kan banyak kadang kita cakap kan, Aisyah apa, setakat ni okey lah, saya sihat lagi, tu dia pegang diri dia kan, insya-Allah tak ada. Ya, setakat ni saya tak ada masalah, ya, semua cukup, semua lengkap. Maka dia bom tuan tarik, semua tenganga dia terus ni. Maknanya apa? Jangan bersandar kepada diri, duduk makam la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya melainkan dengan daya upaya haulillah wa quwwatillah, baru dia akan terbuka hijab. Padamkan haul makhluk, dia akan terbuka hijab dia dengan memandang haulillah. Dipadamkan quwwatul khalqi, pandangan makhluk, baru dia terbuka dengan Ta'ala. Sebab berjalan ke Tuhan mesti padam dengan as-sayru billahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tak akan mula melainkan difanakan, lenyap yang lain baru Tuhan izin dia pergi. Dan daripada orang yang bertapa, dia orang ambil ilmu dunia tu, dia panggil kuatun nafsu, nafsu. Daripada orang yang akhir-akhir dengan jahat. Ain tahu tak? Dia kalau tersin jarang ada pada tanah Arab ni, penyakit ain. Dia boleh tenung budak dia yang bau-bau kecil, oh dia puji, oh cantik pun budak terkena sakit. Sebab tahu orang Arab kalau anak dia cantik, kalau orang tengok kata tak cantik anak kau ni, dia tak marah ni. Kalau kita puji dia marah, ish, kau jangan, takut kena ain. Ya, tenungan tu menyebabkan ain. Sebab lah hakikat semua dia Ta'ala. Itu besar. Tapi penyakit banyak tanah Arab banyak tu, penyakit ain lagi. Itu kekuatan tenungan dia tu menyebabkan hakikat semua dari dia, ya. Dan daripada orang yang ahli sihir dengan tipunya, ya, tipu silap mata lah kan, tersilap mata pandangan tu. Maka adalah hema atas dua bagi, satu kubra, satu sugra. Semangat tu ada besar dan sugra ada kecil. Yang sugra yang takluk hati pada sesuatu yang dicipta padanya, ya, mana dia taklukkan hati dia daripada makhluk ni. Dan yang kubra ittisal qalbi dia pada Allah Ta'ala, tiada dengan impisal, mana qalbi dia sentiasa dengan Tuhan dia, tiada bercerai. Sebab tu dalam tiap-tiap nafas kita ada dua hukum, ittisalun, satu impisalun. Ittisal bermakna berangkai, kontak, ada hubungan. Impisal tercerai, kita tarik nafas, kita embun nafas, maka dia ada dua hukum, satu ittisal, satu infisal, ya. Kalau kita gerakkan nafas kita lain daripada ingatan Ta'ala, maka tarak orang tu apa dipanggil? Tarak orang tu dipanggil apa tuan? Bangkai. Man akhraja nafasahu, pada siapa yang mengeluarkan akan nafas dia bi ghairi zikrillah, lain daripada zikir Allah Ta'ala, fahuwa mayyitun, maka itu bangkai. Ya, dia orang tak ingat Tuhan ni, dia tarap tu. Ya, berat sebenarnya. Man akhraja nafasah, siapa yang keluarkan apa, dia embus nafas atau dia tarik masuk, ya, bi ghairi zikrillah, dengan tak ada zikir, kosong, ya, maka orang tu mayyitun, mayat, atau panggil bangkai. Berat sebab tu jangan putus. Ya, putus zikir tarik balik. Sebab zikir tu nur, kalau tak ada zikir dia padam gelap.
Dengan istighal dengan zikir tu yang pertama. Bermakna kalau istighal tumpuan dengan zikrullah zahir dan batin dia tak buat, bermakna yang depan belakang lagi tak payah cerita, tak dapat dengan dia takkan diberi. Ya, dia takkan dapat kemanisan. Kita zikir buat ibadat sampai dapat manis. Kalau tak ada manis, sila menangis Allah Ta'ala, bahaya. Ya, sampai dapat kemanisan. Bila kemanisan, dia akan pergi pada kecintaan. Ya, dia panggil ishkun, asyik. Lepas asyik baru dibuka. Itu kaedah dia tu. Cek balik lah. Ya, pada Naqsyaband dia ada wukuf zamani lagi. Ya, wukuf zamani. Kata Syekh Bahauddin radhiyallahu anhu, sekurang-kurang wukuf zamani 1 jam sekali. Dia kena cek balik segala lataif segala. Dia bergerak tak? Dia menghadap tak? Suasana dia macam mana dengan Tuhan? Kalau cantik, alhamdulillah. Dan minta sentiasa meningkat, itu maksud. Dan apabila tiada ada iradat daripada Ta'ala mendahului bagi hamba itu nasaya, tiada memberi manfaat, amal itu akan dia. Ya, maknanya kalau tidak ada penentuan Tuhan, takkan berlaku apa pun. Dan adalah mu'alif rahimahullah ta'ala mendatangkan masalah ini antara segala kalam ni dalam tadbir. Ya, kerana meninggalkan ia akan dikau pada demikian itu, bahawa wujud tadbir itu tiada diperoleh baginya dan tiada faedah. Ya, kerana bahawasanya hemmah berbuat itu apabila tiada memberi faedah ia kepada sesuatu dalam mencarikan ia akan segala kuasa takdir, maka betapa memberi faedah dalam demikian itu tadbir. Ya, dan tiada faedah dalamnya. Kerana demikian tu kata mu'alif, arid nafsak bi tadbir, dia akan datang, dia akan sambung, lihatkan diri kamu dengan tadbir. Sebab apa? Pentadbiran kita tidak memberi kesan apa. Habis tak buat tadbir, jaga ni. Ni kalam-kalam dan uslub sufi kena faham. Ibn Athaillah ada satu kitab lagi, dia panggil apa? Kitab dia Tanwirul Qulub bi isqatit tadbir uyub. Tanwir qulub, memancarnya nur qalbi tadi itu dengan sebab apa? Isqatut tadbirul uyub, menggugurkan tadbir yang keji. Kalau kita baca sekali lalu, kita ingat apa? Kena buang tadbir tu, buat apa? Diam kan? Rasulullah SAW menyatakan at-tadbir nisful ma'isyah, pentadbiran setengah daripada kehidupan. Tiba-tiba sini suka buang tadbir, apa maksud? Maksud di sini bukan buang tadbir, buang iktimad ala takbir. Kalam tazah mudah. Ya, buang tadbir dengan mana? Buang hati kita daripada bergantung dengan tadbir. Pentadbiran perancangan dibuat, gantung, jangan gantung dengan dia je. Tu, ya. Itu faham tu. Lepas tu ayat kata Quran kata apa? Fa iza azamta fatawakkal. Bila kamu berazam, buat usaha, kemudian serah. Serah tu menandakan apa? Usaha tadbir kita tidak ada kesan. Yang memberi kesan ialah Allah Ta'ala. At-taksir minallah, kesan dari Tuhan. Itu maknanya. Jadi bila faham situ, arid nafsak, rehatkan diri kamu dengan tadbir. Apa maksud dia? Lapangkan diri kita, jangan ada serabut memikirkan tadbir. Ya, tergantung dengan tadbir, tak gantung tu dengan dia. Tadbir buat, serah. Ya, kemudian bergantung dengan Tuhan, baru dia dapat rehat. Kalau dia takkan rehat kalau dia tak bergantung dengan Allah Ta'ala. Dia bergantung dengan nafsu dia habis, tak pening dan sebab rehatkan dia dengan menghadap hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu. Kemudian kata arid nafsak bit tadbir ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.